Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ini kita akan tengok topik asas kepada yang kita panggil sebagai kebarangkalian. Okey. Kebarangkalian. Kamu akan belajar jauh ni bab 9 saya rasa dalam tingkatan 4. Tapi yang ini asas dia je. Kita tengok simple je, dalam asas dia ada formula asas. Formula asas dalam kebarangkalian adalah P huruf besar PA sama dengan NA per dengan NS. Yang mana yang ini kita panggil dia kebarangkalian peristiwa A. Kebarangkalian peristiwa A lah. Apa peristiwa dia nak? Ini adalah bilangan dia. Bilangan kesudahan. Kesudahan untuk A, yang ini adalah ruang sampel, bilangan ruang sampel. Okey, secara umum saya cerita simple je sebenarnya. Kebarangkalian ni dia lebih kepada yang kita kenali sebagai dalam bahasa Melayu kita panggil pecahan je. Pecahan. Okey, pecahan apa yang kita nak ni, yang kita nak bahagi dengan semua. Itulah lebih kurang cerita pecahan. Sebab tu pecahan kita tak boleh, yang kita nak tak boleh lebih daripada semua. Yang kita nak tak boleh lebih daripada semua. Jadi pecahan maksimum dia mesti 1. Jadi dia punya kebarangkalian ni dia mesti kurang daripada 1. Dan dia tak boleh negatif lah. Dia berada di antara PA ni, dia mesti berada di antara 0 dengan 1 macam tu. Okey, simple je kebarangkalian. Contoh kita tengok contoh soalan soalan. Soalan kat sini nombor 1, kalau aku pernah tengok dia kata kat situ, sebiji dadu adil di lambung. Ruang sampel ialah sebiji dadu. Dadu mesti ada 6 biji. Dadu yang ada mesti ada 6. Nombor 1 sampai nombor 6. Sebab tu ruang sampel kita maksudnya semua yang ada kat dadu tu apa? 1 sampai 6. D. D. Soalan simple je ni. Nombor 2, satu nombor dipilih daripada set 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Peristiwa memperoleh satu nombor perdana. Yang tu kita nak tahu. Nombor perdana. Nombor 2. Apa nombor perdana? 1 bukan nombor perdana. Kita ada nombor 2. 5. 3. 7. 5. 7. 2, 3, 5, 7. Betul. Okey. Dapat. C. Saya ingat D lagi ni. Kalau D lagi semua D. Okey. Nombor 3 ni simple je. Sebab kadang-kadang pelajar susah dia tak tahu nombor perdana apa. Sanggut kat situ. 2 keping duit shilling di lambung. Jika G mewakili gambar dan A mewakili angka, senaraikan ruang sampel. Ini dia kata 2 keping di lambung. Ini 2 keping yang mana dia jadi? Dia pun tengok. Dia boleh jadi apa? G A, lepas itu A G. Itu kalau berbeza. Dan dia boleh jadi juga G G atau A A. Nampak? G G dia susun kat mana ni? D. Maksudnya ada 2 benda, kita boleh senang sendiri. Gambar, angka, gambar, angka macam tu. Okey. Benda ni sebenarnya biasanya kita buat dalam bentuk gambar rajah pokok. Rajah pokok maksudnya ini kali pertama kita baling shilling. Kita akan dapat gambar atau angka. Kali kedua kita baling, kita akan dapat lagi satu pilihan kita, sama ada gambar angka ataupun gambar angka juga. Kesudahan kita kat sini. Final kita GG, GA, AG, AA. Ini kita panggil dia apa? Gambar rajah pokok. Macam tu. Jawapan kita kat sini D. Nombor 3 lah. Okey. Nombor 4. Nombor 4. Sekeping duit shilling di lambung. Cari kebarangkalian berdapat gambar. Ini dia suruh cari kebarangkalian pula. Tadi dia suruh senaraikan ruang sampel. Sekarang dia suruh cari kebarangkalian untuk mendapatkan gambar. Nampak? Ada shilling kat atas tak? Ada. Tadi 2 keping. Keping je. Kalau sekeping duit shilling macam mana? Kita akan ambil dah. Kalau dia tu dia nak dapatkan apa? Mendapatkan gambar. Gambar hanya ada 1 je. Dekat duit shilling tu. Daripada ada berapa kesudahan tu duit shilling? Ada gambar atau angka? Jawapan kita 1/2. Itu untuk
sekeping duit shilling yang di lambung. Boleh faham ke ya, Syifika? Ni senang-senang lagi ni. Boleh. Boleh Macam form 3 cikgu. Memang form 3 punya. Form 3. Kamu Kalau belajar tadi dalam form 3 ke cikgu? Form 2 rasanya. form 2 Tak sure. kamu belajar awal mana ni? Awal aku belajar tu dalam matematik. Kan? Dulu belajar pelajar SPM dulu, form 4 baru belajar benda ni. Okey. Nombor 5 kat sini, sebiji dadu yang adil di lambung. Cari kebangkalian berdapat satu nombor genap. Dadu adil tadi ada berapa? Ada 6. Nombor genap ada berapa? Ada 3. Per dengan 6. Jawapan kita 1/2. Macam tu. Dapat A. Dia kata dadu adil sebab ada dadu tak adil. Dadu tak adil ni macam nombor tipu lah. Macam-macam lah dadu tak adil ni. Kan? Kalau kamu tengok macam orang main dadu ni, kalau dekat tempat perjudian kadang-kadang ada yang dadu tak adil. Dia berat, dia tak sama. Nombor tu memang nampak sangat lah kalau dia letak tak cukup. Tapi kadang-kadang dia punya balance tu tak okey. Okey? Cikgu nombor 6. Nombor 6 lah tadi. Setinggal nombor 6. Okey, nombor 6 kat sini. Satu nombor dipilih secara rawak daripada set 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Cari kebangkalian nombor itu nombor perdana. Sama juga macam tadi. Jawapan kita adalah sama dengan nombor perdana ada apa? 11, 13, 14 tak boleh, 15 tak boleh, 16 tak boleh, 17. Daripada ada berapa semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jawapan kita kat itu 3/8. Ini senang aja, form 3. Form 2 Form 2. Dan bahagian ni selalunya dalam SPM ada soalan tapi objektif saja. Kebanyakannya hanya keluar dalam soalan objektif. Okey. Nombor 7. Nombor 7, sebuah kotak mengelilingi 5 biji bola merah dan 3 biji bola hijau. Merah ada 5, hijau ada 3. Jadi kesimpulan kita semua ada 8. Saya tambah satu, 8. Sebiji bola dipilih secara rawat pada kotak itu. Cari kebangkalian bahawa bola itu berwarna merah. Merah maksudnya 5 daripada semua. Siap. Simple ni, refresh balik. Ingatkan semula kan. Jadi nanti kita masuk yang form 4 punya tu, peristiwa bergabung senang sikit. 7. Nombor 8. Nombor 8. Nombor 8 kat sini. Rajah berikut menunjukkan sebuah papan sasaran. Ini kita panah ataupun dart ni. Sebilah anak panah dilemparkan secara rawak kepada papan itu, diberi semua sektor pada papan itu adalah sama. Dan anak panah itu kena papan. Cari kebangkalian anak panah itu mengena satu nombor gandaan 5. Okey. Sekarang nombor semua ada kat situ ada. Saya besarkan nombor, tak nampak. Okey, tu tengok. Ada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okey, senanglah macam tu. Dia nak apa? Gandaan 5. Yang gandaan 5 adalah 5, 10, 15 saja kan. Daripada berapa? Semua ada 18. Jawapan kita akan jadi 1/6. Okey, kadang-kadang penat baca je. Soalan dia senang je sebenarnya. Nombor 9. Sebuah kelas mempunyai 26 orang murid perempuan dan 16 orang murid lelaki. Perempuan ada 26, lelaki ada 16. Kotakkan, maksudnya semua ada 42 orang. Okey, berapakah bilangan murid perempuan yang perlu dipindah daripada kelas itu? Sudah. Supaya kebangkalian murid lelaki ialah 2/5. Okey, dia nak apa? Dia nak supaya berapa kena pindah perempuan daripada kelas itu. Okey.
Jadi kalau kita nak pindah perempuan, maksudnya kita tolak dengan X. Contoh saya letak. Bila kita tolak sini X, sini pun akan jadi tolak. Semua akan berubah. Bilangan semua akan berubah. Nampak? Kan? Kemudian dia minta apa? Supaya kebarangkalian lelaki jadi 2/5. Lelaki 16 tak berubah. Per dengan 42 tolak X. Menjadi apa? 2/5. Kita kena buat formula sikit. Buat persamaan sikit. Jadi dapatlah. Kita carilah X kat sini. Jadi kita akan dapat jawapan kita 6 kali 5, 80. Sini akan dapat 84 tolak dengan 2X. Jadi kita akan dapat kat situ 2X sama dengan 4, X sama dengan 2. Ni kena buat persamaan sikit Tafika. Tengok. Okey, lepas kita buat persamaan, kita kembali kepada persamaan apa? Formula untuk kebarangkalian asal, pecahan biasalah. Dia nak ni lelaki per semua. Selesaikan, dapatlah. Okey. Tu nombor 9. Kita masuk terus nombor 10. Okey, nombor 10. Nombor 10 kat sini. Sebuah kelas mempunyai 20 orang murid lelaki dan sebilangan murid perempuan. Dia kata lelaki ada 20, perempuan dia kata sebilangan. Kita letak X. Kebarangkalian seorang murid dipilih secara awak daripada kelas itu adalah seorang perempuan adalah 3/5. Jadi macam tadilah kalau ada satu kelas lelaki perempuan, kita ada semua. Semua adalah 20 campur X. Dan dia kata kebarangkalian perempuan X per 20 campur X sama dengan 3/5. Dia persamaan dia macam ni je. Ni equation dia. Selesaikan dapat jawapan. Okey. Kita akan dapat 5X 60 tambah 3X. 3X pindah sebelah, 5 tolak 3, 2X. Jadi X akan jadi 60 bahagi 2, 30. Dapat jawapan kita A. Dia dah start ni. Pengiraan. Mula-mula tadi basic je. Boleh faham ke? Syafika boleh? Boleh. Okey. Nombor 11. Apa tu? Equation. Okey. Nombor 11. Equation. Okey, equation. 8 kad yang ditulis dengan huruf seperti ditunjukkan di atas diletak ke dalam sebuah kotak. Sekeping kad dipilih secara awak. Cari kebarangkalian bahawa huruf pada kad ialah huruf vokal. 1, 2, 3, 4, 5. Huruf vokal ada 5. Kan? Daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Senang balik A. Okey. 12. Sebuah bekas menggenangi 120 biji guli merah. Merah 120. Kemudian biru 80. Sebilangan guli biru dimasukkan ke dalam bekas itu. Jadi kalau sebilangan dimasukkan, maksudnya kita tambahlah. Tambah dengan X. Okey. Dengan itu, kebarangkalian memilih sebiji guli biru daripada bekas itu ialah 3/7. Cari bilangan guli biru yang dimasukkan. Sama macam tadi. Dah ini kotak, jadi kita tambah semua. Semua 200. 200 tambah X. Okey. Sekarang dia nak apa? Dia kata biru. Jadi 3/7. Biru. 80 campur X per 200 campur X sama dengan 3/7. Kita silanglah. Dia akan dapat 7 kali 80, 560 campur 7X. Sama dengan 600 campur 3X. Jadi kita akan dapat 7 tolak 3, 4X. 600 tolak dengan 560, 40. Jadi X sama dengan 10. Dapat A. Okey. Ini
Equation macam ni kadang-kadang yang jadi nampak macam susah sikit lah. Okey, itu nombor 12 tadi. Pergi dekat nombor 13 pula. Habis. Nombor 13, sini kalau kamu tengok sebiji dadu adil. Sebiji dadu. Okey. Sebiji dadu yang adil dilambung 120 kali. Cari jangkaan bilangan kali nombor itu, nombor 6 itu muncul. Okey, jadi maksudnya kat sini kita ambil dia nak sekarang ni nombor 6. Nombor 6 kebarangkalian kata adalah 1/6. Sebab nombor 6 dekat dadu ada 1 je. Daripada 6 nombor yang lain. Okey. Kemudian dia kata dilambung sebanyak 120 kali. Kita darab dengan 120. Darab je bilangan dia. Kita akan dapat jangkaan bilangan. Jawapan kita akan dapat kat situ sama dengan 20. Okey, bilangan adalah sama dengan kebarangkalian darab je dengan n. Okey. Nombor 14. Nombor 14, rajah menunjukkan 16 kepingkat yang serupa berlabel PQR. Sekepingkat dipilih secara awak. Nyatakan kebarangkalian bahawa kad dipilih bukan berlabel P. Wow, bukan berlabel P. Ada berapa P? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kan? P ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi bukan berlabel P, 16 tolak 7 ada 9 per dengan 16. Okey. Tak boleh kecil lah. Cukup. Ni soalan SPM ni. Okey. Sebuah kotak mengandungi, nombor 15 sebuah kotak mengandungi 60 biji. 60 biji bola daripada bola merah dan bola kuning. Ini lagi bola merah, bola kuning. Semua dia bagi 60. Merah dengan kuning dia tak bagi tahu berapa. Okey. Sebiji bola dipilih secara awak pada kotak itu. Mana soalan dia? Kebarangkalian sebiji bola merah dipilih ialah 1/5. Bola merah adalah 1/5. Berapakah bilangan bola kuning yang perlu dikeluarkan daripada kotak itu supaya kebarangkalian sebiji bola merah dipilih ialah 1/2. Maksudnya asal dia 1/5. Bila 1/5 maksudnya bilangan bola merah adalah 1/5 daripada 60. 1/5 daripada 60 maksudnya 12. Jadi kalau merah 12, jadi kuning akan jadi 60 tolak 12. 60 tolak 12 akan jadi 48. Ni asal dia. Okey. Kemudian soalan dia kata apa? Berapakah bilangan bola kuning yang perlu dikeluarkan? Macam tadi kita buat. Bila kita nak keluarkan kuning, maksudnya kita tolak. Tolak X. Bila tolak X, sini pun akan jadi tolak X. Okey. Supaya kebarangkalian bola merah adalah 1/2. Supaya merah jadi 1/2. 1/2 sama dengan merah, tak berubah bilangan dia. Sebab dia, yang kita keluarkan kuning. 12 per dengan 60 tolak X. Okey. Jadi kat sini sebenarnya simple je. Tapi kita buat equation. 60 tolak X, 24. X sama dengan 60 tolak 24 dapat 36 biji. Banyaknya dia keluarkan. Dapat C. Okey. Nombor 16. Nombor 16 jadual panjang soalan dia ni. Nombor 16. Jadual menunjukkan bagaimana sekumpulan 300 orang murid ke sekolah
seorang murid dipilih Sarawak daripada kumpulan itu, cari kebarangkalian bahawa murid itu pergi ke sekolah dengan motosikal. Mana motosikal? Tu. Jadi motosikal adalah 50 per dengan semua sekali 300. Kenapa senang? 1/6. Okey, ini soalan SPM 2009 ni. Lebih kurang. Saya ingat lagi soalan ni. Objektif jugalah, lebih kurang 17. Terdapat 25 buah buku matematik dan beberapa buah buku sains. Ini kita dah pernah buat lebih kurang tadi. Tadi ada soalan lain tapi dia perkataan beberapa. Matematik ada 25, sains ada beberapa. Barangkalian sebuah buku sains dipilih Sarawak pada rak itu ialah 3/8. Sains adalah 3/8. Berapakah bilangan buku sains? Sama macam tadi lah. Ni semua merah dengan, jadi semua akan jadi 25 campur X. 8 pula. X. Okey. Jadi kita samakan dengan berapa bilangan buku sains? X. Per dengan 25 campur X. Silangkan dia, kita akan dapat 75 campur 3X sama dengan 8X. 75 sama dengan 5X. Jadi X sama dengan 75 bahagi dengan 5. Berapa? 15. Dapat. Okey. Nombor 18. Wih, cepat kalau Cikgu nak lagi best tekan calculator je terus cikgu yang terus dapat ni kan? Soalan objektif pun bukan nak jalan kerja, betul tak? Okay. Nombor 18. Sebuah kotak mengandungi 120 biji oren. Jika sebiji oren dipilih secara rawat pada kotak itu, kebarangkalian memilih sebiji oren rosak ialah 1/8. Cari bilangan oren yang tidak rosak dalam kotak itu. Jadi kat sini dia ada yang rosak adalah 1/8 daripada 120. Dia minta yang tak rosak. Boleh juga kita kira yang elok kan. Yang elok, yang baik kan. Elok adalah, kalau yang rosak 1/8, yang elok adalah 7/8. Macam ni boleh juga. 180 pula jadi. 7/8 daripada 120. Ambil kalkulator kira je kan. Okey. Ini berapa ni? 120 bagi 8. 15, 7, 8, 105. Betul ke? 105? Cerita? betul cikgu. Betul 105. 105. Tak pakai kalkulator, dia congak lebih kurang. Okey, kadang salah je congak ni. Okey. Nombor 19. Nombor 19, dalam satu kumpulan 75 orang murid, 30 orang murid ialah perempuan. Jadi perempuan 30, semua ada 75. Kemudian seramai 10 orang murid lelaki meninggalkan kumpulan itu. Okey, asal dia lelaki ada 45. Kemudian seramai 10 orang murid lelaki meninggalkan kumpulan itu. Tolak 10. Bila sini tolak 10, sini pun tolak 10. Jika seorang murid dipilih secara rawat daripada kumpulan itu, nyatakan kepada kalian bahawa murid itu yang dipilih adalah lelaki. Jadi jawapan kita adalah lelaki tinggal 35 orang daripada semua yang tinggal 65. Kecilkan lah. Kecilkan, kita akan dapat 7 per dengan ni berapa ni? 7/13 cikgu. 13. 13. 7/13 jawapan in. Okey. Kamu dah belajar awal ni form 2. Form 2 dah belajar benda ni dah. Dulu form 4 baru nak start belajar. Ini kertas 2 pula. Kertas 2 dia jarang-jarang ada soalan ni.
Kan? Tapi dia gabungkan dengan soalan yang kamu sedang belajar dalam tingkatan 4. Dia gabung, ada sikit lah, ada gabungan dia sikit. Kan? Kita tengok kertas 2. Kertas 2 asas kebarangkalian dulu kan. Okay, nombor 1. Sekeping duit shilling dilambung 3 kali. Dengan menggunakan G untuk gambar, A untuk angka, senaraikan ruang sampel. Yang ni yang penat. Penat senaraikan ruang sampel ni. Aduh. Okey. Dia nak apa? Dilambung 3 kali. Jadi sebenarnya kalau kita tengok kat sini penat nak senarai ni. Kan? Jadi G yang pertama kita ambil kalau G dulu. 3 sebab 3 kali. Lepas tu G A. Lepas tu G A G. Okey, kemudian G A. Okey. G dah habis dah. Depan pula. A. AGA cikgu. Oh, A. Kejap. Saya mula dengan AGG dulu AGG. Lepas tu AGA. Lepas tu AG. Dan AAA. Okey. Bilangan dia simple je sebenarnya. Kita tengok cara kita kira untuk kebarangkalian ni. Bilangan kesudahan dia adalah 2 kuasa dengan N. N adalah berapa kali? Kan? Contoh kalau dia kata 2 percubaan, 2 kuasa 2 ada 4 je kesudahan dia. Kalau ada 3, maksudnya 2 kuasa 3 mesti ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 macam tu. Okey, ini adalah bilangan dia punya kesudahan. Yang ini bilangan kita percubaan kita. Formula dia 2 kuasa N. Okey. B, peristiwa mendapat satu gambar. Peristiwa mendapat satu gambar, dia nak apa tu? Senaraikan. Soalan nak senaraikan. Satu gambar maksudnya GGA. Kemudian GAG. Satu gambar pula GGA kan. Silap. Satu gambar satu G je. Okey. GAA. Kemudian AGA. Itu je. Dapat 2 je. Sebab dia nak apa? Kebarangkalian mendapat satu gambar. Dia bukan nak kebarangkalian, dia nak senaraikan. Peristiwa mendapat satu gambar. Senaraikan. Okey. C, peristiwa mendapat lebih AAG cikgu. AAG. AAG ada. Mana AAG? Tertinggal, sorry. AAG. Okey. GAA, AGA, AAG. Okey, betul. Ada 3. Okey. C, peristiwa mendapat lebih daripada satu angka. Lebih daripada satu angka maksudnya 2 atau 3. Kan? Jadi, kita mula dengan GAA. Kemudian AGA. Kemudian AAG. Kemudian AAA. Ini dia nak apa? Perkataan dia kata lebih daripada satu angka. Okey? Kita tambah tengok kejap. Tambah D. Tambah sendiri soalan. Kalau dia nak sekurang-kurangnya satu gambar. Sekurang-kurangnya satu gambar. Maksudnya ambil semua asal ada gambar je. Kan? Asal ada gambar. Itu takkan kita buat semua ni. Kan? Nampak? Takkan nak senarai. Okey? Ni kalau soalan suruh senarai, kita senarai lah. Tapi kalau soalan tak suruh senarai, suruh cari kebarangkalian, kita tak payah senarai. Kalau cari kebarangkalian, kalau dia sebut macam ni semua, jenuh nak kira lah. Nampak? Kan? Jadi kita akan buat kebarangkalian untuk sekurang-kurangnya satu gambar, kita ambil satu tolak dengan ni seorang je.
Satu maksudnya semua tolak ni. Dapatlah sekurang-kurang satu gambar. Kan? Jadi ini adalah 1/8. Jawapan kita 7/8. Kita tengok yang ada gambar semua ada 7. Ini kan saya tambah D. Sekurang-kurangnya satu gambar. Maksudnya asal ada gambar. Asal ada gambar kita ambil. Nombor 2. Satu pasukan bola sepak bermain 3 permainan dengan keputusan boleh jadi menang atau kalah. Ini tak ada draw. Dengan menggunakan huruf M dan K untuk mewakili keputusan. Mungkin senaraikan ruang sampel. Berapa? 3 permainan. Sama macam dia 3 permainan. Jadi kita tengok kat situ. Ruang sampel kita 3 permainan. Jadi kita ada M dan K. Jadi MK, kemudian ada apa? KM, KK. Kejap, dia nak apa ni? 3 permainan, sorry, salah. 3 permainan macam tadi. Salah lah buat. 3 permainan. Saya tengok macam sikit tu 2. 3 maksudnya macam tadi kan. M. Kemudian K. Kemudian MKK. Habis. Okay. Sekarang K pula. KMK. KKM. KKK. Nak saya susun 4 atas 4 bawah. Okay. Cara kita mula saya guna satu. Saya stay depan satu je. Habiskan semua belakang. Lepas tu depan pula. KKK. Habiskan semua belakang. B. Peristiwa memperoleh lebih daripada satu kemenangan. Lebih daripada satu kemenangan. Okay. Jadi kita akan dapat lebih satu kemenangan. MMM. Kemudian MMK. MKM. MKK tak boleh satu je. Dia nak lebih daripada satu. KMM. KMK, KKM habis. Ini senarai dia kata apa? Memperoleh lebih daripada satu kemenangan. Peristiwa mengalami sekurang-kurangnya satu kelas kesalahan. Macam baru cerita tadi. Sekurang-kurangnya satu kesalahan maksudnya asal ada sekalah je. Jadi lawan kita adalah MMM. Yang lain semua. Tapi dia suruh senarai ni. Kalau senarai, kita kena senarai ke? Maksudnya asal ada kalah ambil. MMK, MKM, MKK, kemudian KMM, kemudian KMK, KKM, KKK. Itu dia kata mengalami sekurang-kurangnya satu kekalahan. Okey. Ni senang jugalah. Nombor 2. Ini dah start tadi bahagian tadi. Senarai-senarai ni kadang-kadang penat nak buat senarai panjang-panjang. Kadang-kadang panjang senarai dia. 3. Sebuah beg mengandungi 12 bola biru. Merah ada 10. Hijau ada 6. Jadi kesimpulan kita kat situ, semua kita ada 28.
Sebiji bola dipilih secara rawat pada beg itu. Cari kebarangkalian bahawa bola itu berwarna merah. Merah 10/28. Kecilkan 5/14. Biru 12/28. Kecilkan, kita akan dapat berapa ni? 3/7. Okey. Bukan hijau. Bila kita bukan hijau maksudnya dua-dua ni kena ambil. Kan? Bukan hijau kena ambil dua-dua ni, iaitu 22. 22 per dengan 28. Kecilkan 11/14. Kena ingat. Simple je sebenarnya soalan dia. Okey. Nombor 4. Okey, tu tengok nombor 4 kejap. Ali memutar dua pemutar berbentuk segitiga sama sisi seperti yang ditunjukkan. Nombor yang mencecah permukaan meja direkod. Oh, hebat soalan ni. Tengok ni. Okey. Ruang sampel. Ruang sampel kan, nombor 4 kan. Kat sini ada apa? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okey, sama. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nombor yang bercecah ruang sampel direkodkan. Yang ini kalau kita buat gambar pokok dia jadi macam ni. Gambar pokok senang cerita. Senang sikit lah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi baru kita senang nak senaraikan apa? Ruang sampel kita. Jawapan kita akan jadi A. Ruang sampel kita adalah 1, 1, 1, 2, 1, 3. Kemudian 2, 1, 2, 2, 2, 3. Kemudian 3, 1, 3, 2, 3, 3. Okey? Ini kita dapat. B. Tengok B pula. Minta apa B? B dah senang lah. Peristiwa mendapat nombor yang sama. Ambil dari sini je. Nombor yang sama adalah 1, 1 dan juga 2, 2. Ada seekor dia. 3, 3. Itu nombor yang sama. C. Hasil tambah dua nombor adalah lebih dari 3. Kita tambah dua-dua digit. Dan biasanya ayat dia sekarang dah tak boleh pakai hasil tambah dua nombor. Dia kena letak hasil tambah 2 digit. Hasil tambah 2 digit kan. Adalah lebih dari 3. Jadi kita ambil lebih 3, jawapan kita kat sini 1, 2 tak boleh, 1, 3. 2, 1 tak boleh, 2, 2. 2, 3. 3, 1. 3, 2. 3, 3. Ini kita panggil dia hasil tambah 2 nombor lebih dari 3. Jawapan dia bukan nak kebarangkalian kat sini kan. Dia nak apa? Senaraikan. Sebab tu lagi penat senarai berbanding dengan kira. Kira senang sikit. Okey. Itulah tu cikgu. Itulah tu. Senarai ni saya tengok kalau soalan SPM, kalau kamu tengok pasir kan. Yang pasir lah, bukan kamu punya. Start kamu punya SPM kamu nanti dia ada dua soalan yang bergabung tu. Soalan form 4 lah, bukan soalan form 4 bergabung. Dia punya cerita dia tiba-tiba dia suruh senarai, ruang sampel dia penuh. Tapi biasanya dalam bila banyak tu, kalau markah dia tak banyak, markah dia 3 ataupun 2,
dia kena bagi tau. Dia kena bagi, dia siap buat, kamu hanya perlu isi. Itu syarat dia. Contoh tadi macam gambar pokok kan, dia dah bagi siap dah. Kotak dia dah buat. Kamu isi je. Lengkapkan kotak kosong. Nombor 5 cikgu. Nombor 2 kita dah buat. Nombor 2. Turun kat 2. Nombor 5 kan? Okey, nombor 5. Dalam sebuah bekas terdapat 20 batang pen biru. Biru ada 20. Merah ada 30. Kemudian hitam ada 12. Kesimpulan kita kat sini, semuanya ada 62. Okey. Sebatang pen dipilih sarawak pada bekas itu. Cara pengambilan pen itu berwarna biru. Biru 20/62. Kemudian merah 30/62. Bukan hitam. Macam tadi soalan. Dia tukar color je. Kan? Bukan hitam maksudnya 50/62. Okey. Dalam SPM sebenarnya, kalau kamu tengok. Okey. Kamu jawab nombor-nombor ni pun dah betul. Bukan kalian dia tak wajib kecilkan. Tapi kalau kamu kecilkan lagi bagus, lagi senang lah. 10/31. Untuk siapa ni? Biru A. Untuk B 30 per ni akan jadi 15/31. Okey, bukan hitam. C adalah 25/31. Macam tu. Okey, nombor 6. Nombor 2 5. Nombor 6 Pada suatu almari buku terdapat 20 buku matematik dan sebilangan buku sains. Macam soalan dia macam dah patah balik lah. 20 buah buku matematik. Matematik 20, sains ada sebilangan X. Sebuah buku dipilih secara rawat pada almari itu. Kebanyakan bahawa buku itu adalah buku matematik. 5/9. Cari A. Jumlah bilangan buku pada almari itu. Dia nak semua. 5/9 ni maksudnya bilangan matematik 20 per semua. Dia dapatlah semua. Kita silang je. Silang kita akan dapat situ. Saya akan dapat S sama dengan 36. Semua sekali 36. Okey. Jadi kalau semua 36 maksudnya merah, matematik, sains, semua. Matematik 20, semua ada 36. Jadi sains ada 16. Semua sekali. Jumlah, dah. Kebarangkalian bahawa sebuah buku yang dipilih secara awak daripada almari itu adalah buku sains. Dia nak kebarangkalian buku sains. Jadi buku sains sebenarnya, kenapa dia nak kejap? Saya tengok baca soalan, kenapa dia nak? Okey. Ini senang sebab tu saya tengok banyak kali. Sebab kenapa dia minta macam ni? Sebab kalau matematik 5/9, sains matematik 4/9. Dia tak payah kira tak apa. Tak payah bahagi pun tak apa. Sebab dia mesti penggenap. Sebab ada dua je, matematik dengan sains. Baca 2-3 kali. Senang, takkan senang macam ni. Mungkin sebab tu kamu belajar dalam form 2. Saya rasa sebab itulah dia tukar. Dulu belajar form 4, dia tukar pada form 2. Sebab mungkin senang sangat. Tapi dalam exam ramai tak buat. Tu heran tu. Exam SPM ada yang tinggal barang kalian ni. Nombor 7. Dalam sebuah kelas terdapat 24 orang murid lelaki dan terdapat 16 orang murid perempuan. Seorang murid pilih serawak pada kelas itu. Jadi semua pelajar kat situ, semua ada 40 orang. Okey. A. Cari pengkalian bahawa murid itu adalah seorang perempuan. Bestnya soalan macam ni. Akan jadi, apa ni?
2/5. 8 2/5. Okey. B, 4 orang murid lelaki dipindah kepada kelas lain. Lelaki tolak 4 orang. Jadi sini akan tolak 4 juga. Okey. Hitung kepada kalian bahawa seorang murid yang dipilih secara awak pada kelas itu adalah seorang lelaki. Jawapan kita sekarang lelaki dah tinggal 20 daripada 36 orang sahaja. Dapatlah jawapan kita kat sini 5/4 per 9. Okey. Okey, itu nombor 7. Senang ni. Ni dia dah gabungkan pula nombor 8 dengan topik apa? Topik set. Dia dah gabung dengan topik set. Okey, tengok. Nombor 8. Diberi S wrong sample 10 sampai 30. Cari nombor, satu nombor dipilih secara awak daripada set S. Cari kebanyakan kalian nombor itu adalah gandaan 3. Kita senarai ni saya senarai lah. Gandaan 3 maksudnya mula dengan 10, mula dengan 12. 12, 15, 18, 21, 20, 4, 27, 30. Ini semua gandaan 3 kan. Okey. Kebanyakan kalian, semua ada berapa? Semua 10 sampai 30 maksudnya 10 sampai 30, 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jawapan 1/3. Okey. B. Gandaan 4. Gandaan 4 mula dengan 12 juga. 12, 16, 20, 24, 28. Jadi kita akan dapat per dengan bilangan dia per dengan 21 kat semua. Jadi 5/21. Tak boleh kecil ni. Bukan gandaan 3 sudah. Gandaan tadi dia buat apa? Jadi gandaan 3. Kalau gandaan 3 1/3. Jadi bukan gandaan 3 adalah 1 tolak 1/3. Semua tolak 1/3. Jawapan kita 2/3. Bukan gandaan 4 sama cerita dia. D. Bukan gandaan 4 maksudnya semua tolak gandaan 4. Dapatlah jawapan kita 21 tolak 5, 16. Per dengan 21. Dia main tolak-tolak je ni. Okey. Nombor 8. Okey. Boleh buat Syafiqah? Boleh cikgu. Boleh. Dah buat dah nombor 9. Cuba tengok. Kejap cikgu tengah kira. Saya kira dapat bagi tahu. Dalam persatuan matematik terdapat 60 orang ahli Melayu, Cina, India. Melayu, Cina, India. Semua ada 60. Seorang murid dipilih secara awak daripada kebanyakan kalian dan kebanyakan kalian seorang ahli itu seorang murid India ialah 1/5. India 1/5. Maksudnya 1/5 daripada 60. Maksudnya India ni ada 12 orang. Okey. Cari bilangan ahli murid India. Siap jadi A jawapan kita 12 orang. B. Jika terdapat 25 orang ahli murid Cina,
Cari pengkalian boleh seorang murid Melayu. Betul lah, tolak je ni. Jadi kita akan dapat situ 25, 35, 35, tolak 12, 23. Betul? Kau buat dia kan? 23 per 60. Betul. Okey. Terus ni ajar jadual lah. Okey. Nombor 10. 10 situ. Dia dah bagi jadual tu, lelaki dan perempuan. Jelas dia bagi. Okey. Jadual menunjukkan bilangan pengawas dalam tingkatan 4 dan tingkatan 5 dalam sebuah sekolah. A. Seorang murid dipilih secara lawak. Dah jadi lain bunyi baca kan. Lepas makan Panadol 2 biji ni. Seorang murid dipilih secara lawak daripada pengawas itu. Okey. Cari kalian bahawa pengawas itu adalah pengawas perempuan. Okey, ayat dia pertama sekarang ni dia kata apa? Seorang murid dipilih secara rawak daripada pengawas. Bila daripada pengawas maksudnya bilangan semua kita adalah semua sekali. Semua sekali. Jadi kita akan dapat kat situ adalah 60 orang 60. Okey. Dia nak apa? Ialah pengawas perempuan. Perempuan maksudnya ada 35 orang. Dia tak peduli tingkatan apa, dia tak cerita pun pasal tingkatan. Dia kena buat macam tu. Jadi jawapan kita kecilkan, kita akan dapat 7/12. Okey? Tengok B ayat dia. Seorang pengawas dipilih secara rawak daripada pengawas lelaki. Lelaki semua ada berapa orang? 25 orang. Daripada lelaki dia nak. Cari kebenaran bahawa dia adalah daripada tingkatan 4. 10. Dapat jawapan kita 2/5. Itu cerita dia. Tengok daripada mana dulu. Seorang pengawas dipilih secara rawak daripada pengawas tingkatan 5. Jadi tingkatan 5 ada 30 orang. Cari kebangkitan bahawa pengawas itu adalah pengawas perempuan. Perempuan 15. Jawapan 1/2. Dia. Boleh faham dia ayat dia daripada mana dia ambil tu. Kita tengok. Sebab dekat jadual ni dia ada semua. Dia ada lelaki sahaja, ada perempuan sahaja, ada tingkatan 4 sahaja, ada tingkatan 5 sahaja. Okey. 10, 11. Okey. Nombor 11 Dalam sebuah kotak terdapat 10 batang pen merah. Merah ada 10. 15 batang pen biru. Biru ada 15. 5 batang pen hitam. Hitam ada 5. Okey. Jadi semuanya ada 30. Cari kebangkalian bahawa pen itu berwarna merah. Jadi A 10/30 sama dengan 1/3. B, kebangkalian bahawa pen itu bukan biru. Bukan biru maksudnya tutup biru. Tutup biru 15. Jadi 15/30, 1/2. C, sebilangan pen hitam dimasuk ke dalam kotak itu. Jadi hitam tambah X. Semua pun tambah X. Kebarangkalian bahawa sebatang pen yang dipilih serawak berwarna hitam adalah 2/7. Jadi kita ambil situ 2/7 sama dengan bilangan hitam yang baru 5 tambah X per 30 tambah X. Ini tekan kalkulator laju lah. Cuba tekan Syafiqah berapa? Tekan kalkulator laju. Sekejap je.
5 cikgu. Dapat 5. Oh, dapat 5 Okey. Siap. C. Nombor 11. Nombor 12. Okey. Nombor 12 kat sini. Dia dah dekat ujung-ujung ni. Soalan dia dah makin mencabar sikit. Tapi saya rasa biasa sebab kita dah tengok macam soalan dia banyak dah repeat ni. Nombor 12. Terdapat bola merah dan biru dalam sebuah bakul. Merah ada, biru ada. Sebiji bola dipilih secara awak pada bakul itu. Bakalan bola itu berwarna biru ialah 5/2. 5/12. Terdapat 42 biji bola merah dalam bakul. Nampak? Dia dah kosong ke sini, dia di sini dia letak pula. Dia jadi macam tu. Okey. Hitung jumlah bilangan bola dalam bakul itu. Tak ada masalah. Cerita dia simple je. Yang pertama kita letak biru tak tahu X. Bila biru tak tahu, maksudnya semua kita akan jadi 42 campur X. Rahsia jawab soalan ni adalah S ni, semuanya. Jadi 5/12 maksudnya apa? 5/12 adalah sama dengan biru kita X per dengan semua. Itu dah semua kan. Jadi kita darab silang boleh, pakai kalkulator boleh. Kalau darab silang dapat 210 campur 5X. Sini akan dapat 12X. 210 7X. Jadi X sama dengan 30. Macam tu. Okey, bila dapat X 30 sama dengan 30, semua lain boleh kira dah. Sebilangan bola merah dikeluarkan daripada bakul itu. Tulis balik. Merah 42 tolak dengan X pula. Biru ada 30. Semua ada apa tadi? 72. Tolak X juga. Okey, ada dah efek dia lain cerita ni. Kebarangkalian memilih sebiji bola merah ialah 6/11. Cari bilangan bola merah yang dikeluarkan. Sama soalan dia. 42 tolak X per dengan 72 tolak X sama dengan 6/11. Okey, yang ini kita pakai kalkulator lah. Senang. Dapat Syafiqah? X dapat 6. Betul? Dapat 6 untuk 12 Okey, terus 13. Wah, ada gambar. Yang ini saya pernah tengok ni. Ini soalan SPM ni. Ada lebih kurang soalan ni ada. Nombor 13. SPM ke trial? Sebab saya seperti pernah buat. Rajah menunjukkan dua bekas yang mengelilingi guli ditanda dengan nombor. Okey, bekas A, bekas B. Bekas A ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bekas B ada 2, 4, 6. Sebiji guli dipilih daripada bekas A dan sebiji guli dipilih daripada bekas B. Okey. Senaraikan ruang sampel. Sebiji guli dipilih daripada bekas A dan sebiji guli dipilih daripada bekas B. Jadi ruang sampel kita akan ambil A kita 1, 2, 1, 4. Ni segi sini Kemudian 1, 6. Habis 2, 2, 2, 4, 2, 6. Habis 3, 2, 3, 4,
36 habis. 42, 44, 46 habis. 52, 54, 56 habis. Maksudnya tak semestinya kita kena buat panjang macam tu. Kita duduk turun ikut cara susun kita. Okey. Cari kebarangkalian bahawa kedua-dua nombor adalah sama. Jadi B kebarangkalian dua nombor adalah sama. Sama adalah kita ada 1, 2. 1, 2. Okey, jawapan kita adalah 2 daripada 3 kali 5, 15. C Cari kebarangkalian bahawa hasil tambah dua nombor ialah 8. Hasil tambah dua nombor ialah 8 ialah 26, 1, 44, 2. 2 tu je. 26 dan 44. 2 je. Okey. D. Cari kebarangkalian hasil tambah dua nombor ialah kurang daripada 6. Okey, kurang daripada 6. Kita ada 1, 2, 3, 4. 4/15. Okey, ni direct ni soalan ni. Nombor 14. Boleh Syafika? Saya laju ke? Tak. Okey je cikgu, tajuk ni pun okey, jadi laju pun faham. Tajuk senang Okey. 14. Gambar rajah Venn menunjukkan minuman kegemaran bagi sekumpulan murid. Set T adalah set murid yang suka minum teh. Dan set K adalah set murid yang suka minum kopi. Yang dibagi dalam bentuk set. Jadi komen kita 10, 6, 14, teh, kopi. Seorang murid dipilih secara awal pada kumpulan murid ini. Cari bagaimana murid itu suka minum teh. Murid itu suka minum teh. Teh maksudnya ni 16. 16 daripada 30. 8/15. Macam tu. Murid itu suka minum kopi sahaja. Kopi saja ni 14. Kopi sahaja. Ada perkataan sahaja lain jadi dia. 30. Kita akan dapat kat situ. Kecilkan jadi 7/15. C. Murid itu suka minum kedua-dua minuman. Tengah-tengah. 6/15. 15 pula. 30. Dapat 1/5. Senang pula set ni. Tapi dia boleh jadi macam-macam. Set ni 2 je dia bagi kan. Jadi maksudnya kalau dia boleh combine dengan set, maksudnya dia boleh jadi macam-macam. Kalau dia pergi 3 bulatan pun boleh. Maksud kebarangkalian boleh combine dengan topik set. Nombor 15. Kebarangkalian bahawa seorang penembak kena sasaran. Ni kalau dia kena 3/4. Jadi lawan kena apa? Tak kena. K prime. Kita tak tulis TK. K prime. K prime tak kena. Tak kena adalah 1/4. Jika bilangan kali kena sasaran, jika dia melepaskan jangkaan. Jangkaan bilangan kali kena sasaran jika dia melepaskan 120 jebakan. 3/4 darab 120. Dapatlah jawapan kita 90. B. Bilangan tembakan dia perlu lepaskan supaya mendapat jangkaan 60 kali kena sasaran. 60 kali kena sasaran maksudnya jangkaan 60 maksudnya dia kena sasaran maksudnya 3/4 kali dengan N. Berapa kali dia kena lepaskan tembakan supaya jangkaan dia kena 60. Dia kena sasaran 60. Jawapan kita kat sini kita terbalik je lah.
potong 2 ini pergi sebelah akan jadi 4/3. Jadi kita akan dapat N sama dengan 80. Okey. Settle. Boleh Syafika? Boleh cikgu. Saya rasa macam nak demam pun ni. Okey, tak apa kalau macam tu tak apa, kita sampai sini dulu. InsyaAllah hari ni kamu pun seorang-seorang ni. Kan? Hari ni. Itulah. Ya, mana pergi dia orang ni tak apalah. Nanti dia orang tengok mungkin ada kerja kot. Kan? Sekolah pun dah nak start ni. Tapi kamu tak start lagi kan? Form 4 tak masuk? Form 5 je kan masuk? Tapi hari ni Selangor dah tiga digit dah cikgu angka. Oh ya? Yeah. Jadi Uh-uh. nanti akan jadi fasa 3. Fasa 3 kena pergilah. Fasa 3 form 4 dah boleh pergi cikgu sekolah. Tak tahulah. Kamu kena tengok nanti. Sekolah akan umumkan. Dia akan bagi tahu. Macam mana? Saya dah vaksin dah cikgu. Dah 2? Belum. First dose. First dose. First dose lagi 2 minggu lah. Kan? Lepas tu lagi 2 minggu lagi. Dia sebulan lah lebih kurang. Dia bila Maksudnya lengkap. nanti sekolah buka juga. Okey. Kalau kamu dapat apa yang biasa tak apa, jangan dapat AZ je. AZ lambat. Itulah cikgu. Lambat. Ada yang dapat AZ. Jenuh tunggulah. Untuk dos kedua pun jenuh tunggu. Okey? Tak apa, kita jumpa lagi insya-Allah. Esok kelas MAT lah esok kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Thank you cikgu. Bersama.